Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak penganjur yang dihormati Encik Abdullah bin Cik Yah dan kepada semua rakan yang dikasihi sekalian. Saya Nur Luqman Hakim bin Nazri akan membentangkan analisis konflik kejiwaan watak dalam novel Ikarus karya S.M. Zakir. Merupakan sebuah analisis psikoanalisis Sigmund Freud. Di bahagian pertama ini, saya akan menerangkan sedikit mengenai latar belakang penulis S.M. Zakir. Nama penuh S.M. Zakir ialah Syekh Muhammad Zakir bin Syekh Osman Al-Yahya. Dilahirkan pada 4 Februari 1969 di Kota Baru, Kelantan. Mula menulis karya sasiap pada tahun 1990-an sehingga kini. Menerima pendidikan awal di Sekolah Kebahasaan Tengku Endar Petar, Kota Baru, Kelantan hingga darjah 4. Kemudian beliau berpindah ke Sekolah Kebahasaan Bukit Gelugur, Pulau Pinang. Beliau melanjutkan pelajaran di peringkat menengah di Sekolah Menengah Free School Pulau Pinang dan berpindah ke Sekolah Menengah Bandar Baru Bangi. Beliau menamatkan pengajian menengah di Sekolah Menengah Tinggi Kajang. Seterusnya, beliau melanjutkan pelajaran ke Institusi Teknologi Mara dan Institusi Commercial Management Bonus, England. Beliau menerima pelbagai anugerah sastra seperti Anugerah Sastra Perdana kategori kumpulan cerpen dan Anugerah Sastra Kelantan kategori bukan kumpulan cerpen dan lain-lain. Beliau juga menerbitkan pelbagai jenis novel seperti novel Ikarus, novel remaja di bawah lembayung, novel klasik Kembang Kinggara dan lain-lain. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang latar belakang novel Ikarus. Novel Ikarus diterbitkan pada tahun 2018 oleh Institusi Terjemahan dan Buku Malaysia Berhad (ITBM). Dan Nusa Center diambil daripada tema psikologi yang disebut Ikarus kompleks atau kompleksiti Ikarus, iaitu manusia yang bercita-cita tinggi. Karya novel Ikarus ini menerima anugerah penulisan Asia Tenggara C. Wright kerana syarat dengan pelbagai persoalan politik, khususnya pertentangan ideologi dan perebutan kuasa. Mengisahkan tentang meramal masa depan sebuah institusi politik sesebuah negara. Kisah politik yang berlaku dalam novel berjudul Ikarus ini menceritakan tentang sikap anak-anak muda yang berada di kota beraya di Kuala Lumpur. Novel Ikarus ini juga turut diselipkan tentang cerita mengenai cinta manggis, politik, ideologi dan kehidupan yang dihasilkan berdasarkan realiti dan luar realiti. Dari segi teori psikoanalisis pula, dalam bidang kesusahan Melayu terbagi kepada dua aliran, iaitu psikologi dan psikoanalisis. Dari aspek psikologi adalah aspek yang berkenaan dengan tingkah laku manusia dan gejala-gejala kejiwaan manusia menurut Abu Ahmadi 2003. Manakala menurut Plato, pada tahun kira-kira 400 sebelum Masihi, ketika masih sebagai psikologi filsafat. Psikologi berarti ilmu yang mempelajari sifat, hakikat dan hidup jiwa manusia. Manakala menurut Katini dalam Rustiana 1996, psikologi berasal dari psyche dan bermaksud jiwa. Manakala logos pula memberi pengertian ilmu pengetahuan. Psikoanalisis mengikut teori Sigmund Freud terbagi kepada 3 sistem, iaitu ID, ego dan superego. Seterusnya, kita pergi kepada kejiwaan watak. Kejiwaan watak ini merupakan sikap yang dimiliki oleh suatu watak itu. Menurut Sober dan Elec 2003, menjelaskan bahawa konflik kejiwaan adalah konflik yang terjadi dalam hati atau jiwa seorang tokoh cerita itu. Konflik kejiwaan ini lebih kepada kemahuan antara dua keinginan, keyakinan yang berbeza, harapan atau masalah. Semakin tinggi tingkat kompleksitas konflik yang wujud dalam sesebuah karya itu, dapat meningkatkan mutu karya yang dihasilkan. Seterusnya kita pergi kepada bahagian analisis. Analisis kajian ini menggunakan teori psikoanalisis Sigmund Freud. Dalam psikoanalisis Sigmund Freud,
menerangkan tentang kehidupan manusia terbagi kepada dua bahagian, iaitu kesedaran dan ketidaksedaran. Bahagian analisis juga terbagi kepada dua bahagian, iaitu struktur pemikiran manusia dan struktur personaliti manusia. Dari segi struktur pemikiran manusia pula terbagi kepada 3 tahap, iaitu tahap sedar, tahap tidak sedar dan prasedar. Manakala struktur personaliti manusia pula terbagi kepada 3 sistem, iaitu sistem ID, sistem ego dan sistem superego. Tahap pemikiran manusia dari segi tahap sedar ialah manusia itu sedar sepenuhnya dalam melakukan suatu tindakan itu. Ianya berkaitan dengan sensasi, perasaan dan ingatan seseorang itu, di mana seseorang itu mengambil tindakan dengan merasakan, ingatkan dan fikirkan apa yang dilakukan. Insan itu juga dapat merasai apa yang dilakukan semasa perkara itu berlaku, di mana insan itu merasakan gembira, marah, sedih, lapar, kenyang dan inginkan sesuatu. Tahap pemikiran manusia yang dapat dilihat berada dalam keadaan sedar dalam novel Ikarus ini ialah pada pagi hari Sabtu hari ini, jalan raya yang sibuk ini menjadi lengang, kosong daripada sebarang kenderaan. Iskandar hanya melihat berpuluh-puluh truk polis pencegah rusuhan berwarna merah berderetan di sepanjang jalan di tepi dataran itu. Di situ ratusan atau ribuan polis pencegah rusuhan berpakaian seragam biru, lengkap dengan perisai, lusina, cota pemukul dan baju serta topi yang kalis serangan perusuh. Perkara ini menunjukkan pemikiran Iskandar berada dalam keadaan sedar, di mana dia menyedari apa yang berlaku di sekelilingnya. Seperti mana dia melihat dan menyedari keadaan pada hari itu berbeza dengan hari sebelumnya kerana dipenuhi dengan ribuan atau ratusan polis pencegah rusuhan. Seterusnya, kita pergi kepada tahap pemikiran, struktur pemikiran manusia, tahap prasedar. Tahap prasedar ini ialah di mana seorang insan itu tidak mengingati apa yang dilakukan, tetapi boleh mengingatinya semula dengan memikirkannya. Beliau mengingati semula boleh berada dalam tahap sedar melalui proses memberi perhatian dan mengingatinya semula. Proses mengingati semula dapat membuatkan pemikiran seseorang insan itu berada dalam tahap sedar. Contoh yang dapat dilihat dalam novel Ikarus ini ialah Suzana mengeling kepala kepada Ihtisam dan membuat isyarat perjanjian mereka dipersetujui dan dilaksanakan. Juga matanya yang merenung dalam menyatakan, "Jangan lupa, hawan untukku, Ihtisam." Ihtisam turun tanpa berkata apa-apa. Dia benar-benar seperti jasad yang dipukau dan tidak mempunyai fikiran maupun perasaan lagi. Dia melihat wajah Suzana dalam kereta rasmi yang mewah perlahan-lahan bertukar menjadi wajah segala yang ganas dan liar. Segala baharu yang tidak pernah muncul sebelum ini kini muncul dengan kawanan baharu yang berkuasa. Setelah muncul mereka membunuh segala lama, maka mereka muncul menjadi segala baharu yang kini mengambil alih kekuasaan. Di mana Ihtisam dipukau dengan melihat wajah Suzana. Beliau berasa terkejut. Fikirannya berada dalam keadaan prasedar, di mana ia tidak menyedari apa yang berlaku kerana terkejut dengan perwatakan Ihtisam seperti seorang yang lain. Seterusnya kita pergi kepada tahap pemikiran manusia tidak sedar. Menurut Sigmund Freud, tahap tidak sedar ini merupakan tahap yang paling penting dalam ingatan yang tersimpan pada waktu dahulu, tetapi hilang daripada tahap sedar. Tahap tidak sedar ini berlaku disebabkan oleh pemikiran yang mengalami gangguan ingatan terhadap apa yang dilakukan. Tahap sedar ini juga mengandungi kesemua aspek naluri seksualiti dan keinginan yang tidak dibenarkan masuk ke alam sedar. Ingatan-ingatan yang tersimpan pada waktu dahulu hilang daripada tahap sedar. Tahap tidak sedar ini membuatkan seorang itu tidak mengingati apa yang berlaku semasa atau sebelumnya.
Contoh yang dapat dilihat dalam novel Ikarus ini, Iskandar lupa entah tajuk novel yang dibacanya, tetapi cukup jelas menghujat bahawa kewujudan bermula dari angka kosong yang juga bermaksud sunyata. Di mana Iskandar telah membaca novel tersebut, tetapi dia tidak boleh mengingati apa tajuk novel yang dibacanya. Ini membuatkan pemikiran Iskandar berada dalam tahap tidak sedar, kerana beliau tidak mengingati apa yang dibacanya. Seterusnya kita pergi kepada struktur personaliti manusia. Dari segi sistem ID berasal daripada bahasa Latin yang bermaksud itu, yang membawa kepada sesuatu objek. ID merupakan bahagian ketidaksedaran yang primitif di dalam pemikiran manusia. Menurut Koisworo dalam Rustiana 1991, ID berfungsi dalam kehidupan seorang insan. Itu mempertahankan kontensi untuk menghindari keadaan tidak menyenangkan dan mencapai keadaan yang menyenangkan. Dari aspek biologi, ciri-ciri ID ialah terdapat unsur biologis yang mempunyai insting-insting. Contoh yang dapat dilihat dalam novel Ikarus pada watak Susana. Susana menawarkan kontrak papan iklan di ibu kota yang berjumlah jutaan ringgit kepada Iktisam. Tender-tender akan dikeluarkan dan syarikat Iktisam perlu memasuki tender seperti biasa. Tetapi Susana akan memastikan tender yang diperolehi oleh syarikat Iktisam, kontrak itu berjumlah jutaan ringgit. Iktisam pada mulanya menyala dan berkobar-kobar dengan pertolongan yang hulurkan oleh rakannya itu. Tetapi kemudian Iktisam berfikir apakah keadaan perolehan tender dengan cara begini adalah betul. Melalui kenyataan ini menunjukkan sikap menjadi yang mementingkan diri pada watak Susana menyumbang ke arah negatif, di mana beliau mementingkan diri untuk mendapat ganjaran yang dijanjikan oleh Iktisam terhadap tender yang diberinya. Ianya juga membuatkan sesebuah organisasi itu terjejas oleh kepribadian yang tidak memikirkan hak dan nasib orang yang lain. Kepribadian yang dimiliki oleh Susana ini membuatkan sesebuah organisasi seperti nama syarikat yang ketuanya itu mendapat impak yang tidak baik. Beliau sanggup memberi tender bernilai jutaan ringgit kepada Nur Iktisam agar mendapat ganjaran yang dijanjikan. Seterusnya, kita pergi kepada struktur personality sistem ego. Sistem ego. Ego berasal dari bahasa Latin yang bererti aku. Ego adalah sistem kepribadian yang bertindak sebagai teras utama individu kepada objek dari kenyataan dan berfungsi sebagai realiti. Menurut Sigmund Freud, ego adalah bahagian dari ID yang berkembang dalam rangka untuk menghadapi ancaman dari dunia luar. Manakala menurut Jeffrey Nevitt 2003, ego secara konstan membuatkan rencana untuk memuas ID dengan cara kerja yang terkendali. Ciri-ciri ego adalah dari aspek psikologis. Kepribadian ialah menimbulkan kemahuan organisma untuk berhubung secara baik. Contoh yang dapat dilihat dalam novel Ikarus ialah pada watak Iskandar. Serasa Iskandar mempunyai janji temu dengan pegawai pihak berkuasa tempatan untuk menguruskan kelulusan permohonan tersebut. Sebanyak RM5,000 perlu disediakan untuk wang suapan bagi kelulusan tersebut. Encik Kadir telah dimaklumkan dan telah bersetuju untuk memberi wang RM5,000 kepada Iskandar bagi menyok pegawai tersebut. Melalui kenyataan ini, jelaslah bahawa dalam novel Ikarus terdapat struktur personaliti manusia dalam sistem ego. Sistem ego menunjukkan pada seseorang insan menggunakan objek atau orang lain untuk kemahuan dirinya. Akhir sekali, struktur personaliti manusia dalam aspek superego. Superego adalah sesuatu sistem kepribadian yang mempunyai nilai atau aturan bersifat evaluatif, mendorong kepada perkara baik dan perkara buruk. Cara kerja superego merupakan kembalikan cara kerja ID. Sistem superego ini menyumbang kepada kewujudan masyarakat yang majmuk dan mempunyai nilai bersatu padu. Ciri-ciri superego terbahagi kepada 3 aspek, iaitu aspek sosiologi kepribadian, aspek moral kepribadian
dan aspek kepribadian. Contoh yang dapat dilihat dalam novel Icarus ialah Iskandar menyangkah pandangan kedua-dua orang panel yang begitu lantang mengkritik status quo. Iskandar mempertahankan pandangan panel yang dikatakan mewakili agensi bahawa kepribadian negara ini harus dibentuk oleh ciri kebudayaan asal. Melalui kenyataan ini, dapat melihat bahawa watak Iskandar mempunyai personaliti dalam aspek superego. Sikap keberanian beliau menentang untuk masyarakat menunjukkan Iskandar mempunyai kejuan watak dalam aspek superego. Beliau menentang panel-panel kerana kenyataan mereka mempunyai unsur moralitis kepada masyarakat dan negara. Penentangan ini bertujuan untuk menegakkan perkara yang betul dan memuaskan kemahuannya. Sikap yang dimiliki oleh Iskandar ini perlu dimiliki oleh para pemimpin supaya menegakkan perkara yang betul dan menidakkan perkara yang salah. Kesimpulannya, hasil daripada analisis menunjukkan bahawa novel Icarus terdapat unsur kepribadian dalam setiap watak dalam karya S.M. Zakir. Penulis menghasilkan sebuah karya mewujudkan watak-watak yang memiliki kepribadian yang baik dan yang buruk. Pendekatan teori psikoanalisis novel ini membincangkan dengan lebih jelas mengenai kepribadian atau tingkah laku seseorang insan itu. Setiap watak dalam cerita novel ini mempunyai unsur teori psikoanalisis bertujuan untuk memberi motivasi kepada pembaca dan mewujudkan konflik. Watak yang terdapat dalam novel Icarus ini menjadikan jalan percayaan cerita itu semakin ideal dengan terdapat pelbagai konflik yang berlaku. Sekian, terima kasih daripada saya.